Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan pengurusi majlis, sahabat saya Ustaz Jam, yang saya hormati Tuan Mak Sabu selaku Timbalan Presiden PAS Malaysia, seluruh ahli jawatan kuasa PAS negeri Kelantan, kawasan, muslimin muslimat yang sudah hadir pada malam ini, dan juga seluruh ahli-ahli UMNO yang sudah datang juga mendengar ceramah untuk isu-isu semasa pada malam ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dijemput kembali untuk memberi penerangan pada saudara mengenai isu-isu yang berlaku dalam negara dan juga termasuk negeri-negeri yang ada masalah dengan pentadbiran daripada Barisan Nasional. Malam ni saudara bak melawak letak lama dah. Tinggal dulu. Lah duk fikir lawa UMNO . Semalam saya ceramah bersama dengan saudara Mazlan Aliman di Kedah. Beliau menceritakan tentang dia tak boleh masuk ke negeri Sarawak sebab dia nak buka isu penyelewengan tanah yang dilakukan oleh puak-puak kroni yang menterkedarah wang rakyat, iaitu Teng Mahmud. Dan difahamkan semalam juga selepas kami daripada NGO Panglima berserta dengan Dewan Pemuda PAS Pusat umum nak letakkan tarikh buat satu perhimpunan besar-besaran mengenai isu kemiskinan, isu tanah dan juga isu pengaliran wang haram yang tidak dimasukkan cukai kepada kerajaan Malaysia terus disalur ke Singapura. 3 isu kita nak buat perhimpunan ini di Sibu, Sarawak bersama dengan Cikgu Pat dan juga pimpinan-pimpinan lain. Makanya saudara, 3 disenarai hitamkan nama tak boleh masuk Sarawak. Yang pertama Tuan Mazlan Aliman, yang kedua Cikgu Bat, yang ketiga Leman. Ni yang pelik ni. Jadi saudara, isu yang kita nak bawa, kita nak terang kepada rakyat, isu yang paling dekat dengan jiwa anda. Saya nak tanya di depan saudara, berapa ramai yang menoreh getah? Berapa ramai yang buat padi? Berapa ramai yang ambil upah? Dan berapa ramai yang kerja gajinya 650 ke bawah? Ini pemimpin UMNO, dia kena ambil kira. Sekarang ni isunya sekarang saudara adalah isu getah. Di negeri Kedah saya keluarkan isu getah selepas saya keluarkan isu bala. Mukris dah pening kepala dengan Leman. Dia ni melawak betul ke melawak sungguh ni? Keluar dalam sinar, keluar dalam harakah. Isu balak negeri Kedah, saya berani kata Datuk Mukris, Menteri Besar Kesayangan Rakyat negeri Kedah, dia kata apa? Dia kata pembalakan dihentikan serta-merta di negeri Kedah selepas pentadbiran Barisan Nasional yang diperintah oleh naungan ditadbir oleh Datuk Mukris sendiri, anak pada Mahathir, Tun Mahathir, mantan Perdana Menteri Malaysia kesayangan tuan-tuan semua, kawan kepada Kasim Ahmad. Saya cabar Datuk Seri Mukris. Dia janji pada 10 hari bulan di Mentalun, dia bagi tahu pada rakyat, diumumkan dalam media TV1, TV2, TV3 dan seluruh media di seluruh Malaysia. Dia kata pembalakan tidak berlaku negeri Kedah. Selepas 8 bulan PN mentadbir negeri Kedah, saya keluarkan isu balak. Saya kata kalau betul Datuk Mukris dah hentikan pembalakan, kenapa di kawasan Sek, kawasan Kulau, kawasan Padang Terak masih lagi berlaku pembalakan? Dulu tu lori tayar 8 lah, lori tayar 18. Dulu balak 1 bidang, sekarang 2 turun dia bawa.
Bila kita tanya persoal Jabatan Hutan cakap ini adalah kelulusan daripada kerajaan PAS yang lama. Habis itu saya kata, tunjukkan bukti surat yang menunjukkan arwah Datuk Azizan yang sign pembalakan ini. Dia tak berani tunjuk. Saya desak, dia tak tunjuk. Last kali saudara, melibatkan penemangan balak di kompartmen 21, 22 dan juga 23. Melibatkan blok 1, blok 2, blok 3 di kawasan pulau. Melibatkan penduduk seramai 180 orang lebih yang bergantung sepenuhnya air bersih daripada air bukit. Kelulusan itu nak ditebang dengan blok 3. Kita bangkit bersama rakyat, kita buat demonstrasi di depan Jabatan Hutan Pulau. Kita pergi ke depan Jabatan Hutan, kita nak bantah. Pengak kuasa datang jumpa saya, buat satu mesyuarat bersama JKK UMNO pun ada kat situ. Bila kita mesyuarat, mereka kata ini dah diluluskan, harus ditebang. Saya kata mengikut Perlembagaan Jabatan Hutan Negeri Kedah, Fasal 17 mengatakan penguat kuasa boleh membatalkan dengan menghantar surat rasmi kepada Kerajaan Negeri Kedah untuk mengelakkan penebangan ini berlaku. Kita sokong pembangunan dan juga ekonomi Negeri Kedah. Tapi kalau melibatkan rakyat, melibatkan pencemaran ekosistem air yang bersih untuk kegunaan penduduk daripada tahun 1973, itu kita pangkang dan kita lawan dengan mereka. Sebab tu saudara, selepas kita minta dan rakyat buat satu permohonan hantar pada Kerajaan Negeri Kedah, NGO Panglima hantar satu surat rasmi, surat bantahan, jangan ditebang balak di situ. Tapi tidak dilayan oleh Datuk Seri Mukris selaku MB Negeri Kedah. Dia tak layan. Makanya saudara, kita ambil pendekatan, hantar satu surat ke istana. Apabila dicampur tangan, sekarang hold dulu pembalakan di situ. Aku nak tengok berapa bulan pula dia tak mau tebang. Sekarang ni saudara, pembalakan sentiasa berlaku Negeri Kedah. Mereka kata pembangkang Negeri Kedah jangan kacau bilaukan pentadbiran Barisan Nasional Negeri Kedah. Kalau mengganggu pentadbiran, kami akan keluarkan penyelewengan 5 tahun kerajaan PAS memerintah Negeri Kedah. Datuk Mahfuz buat sidang media dengan Datuk Amiruddin selaku Ketua Bangkang Negeri Kedah. Dia jaga Datuk Muklis. Kalau betul ada penyelewengan 5 tahun Pakatan Rakyat memerintah Negeri Kedah, silakan keluarkan. Sila keluarkan. Sampai sekarang Datuk Seri Paduka Muklis nganga dekat jabat dia. Kita buat laporan melibatkan syarikat PDB yang diselesaikan di luar mahkamah sebanyak 2.5 juta. Sepatutnya saudara, isu tu kita boleh menang sama dengan kerajaan negeri. Tetapi Datuk Muklis selepas dia memerintah Negeri Kedah, dia telah bagi 2.5 juta ni selesai luar mahkamah. Kita pergi ke SPRM, suruh SPRM siasat kenapa dibayar luar mahkamah, sedangkan kes ini boleh lawan. SPRM pun nganga juga sekarang. Laporan-laporan yang kita hantar langsung tak disiasat. Sampai sekarang kita tak dengar apa yang dia buat kerja. Begitu juga isu getah, isu kos sara hidup yang tinggi yang kena kepada rakyat. Saya berani kata 2014 adalah tahun penderitaan rakyat. Betul atau tidak? Rakyat sekarang makan kangkung. Minyak kereta pakai kangkung. Apa-apa pelanjaan semua pakai kangkung. Menteri pun cap kangkung. Saya berani kata 2014 kenaikan cukai dengan bulan 4 nak jalankan GST. Tuan-tuan tahu tak GST itu apa dia? Geng songkok tinggi. Ni macam ni. Ni rendah sikit. Dia ada atas lagi tinggi. GST ni ialah Good Service Tax.
GST ditiru daripada kerajaan, daripada negara-negara yang membangun seperti Amerika, Britain, Spain, dan juga negara-negara yang pesat membangun dengan ekonomi. Jadi Datuk Seri Najib bawa GST itu datang ke Malaysia. Dia nak selaraskan GST itu untuk rakyat, untuk pembangunan ekonomi negara. Saya kata, saya setuju untuk pembangunan dan juga pembentukan ekonomi negara. Yang kita tidak setuju, saudara, GST dijalankan apabila masih lagi ada rakyat miskin yang tidak mendapat pendapatan yang tinggi. Kalau nak jalankan GST boleh, tapi dengan syarat gajinya swasta ataupun kerajaan 1.600 ataupun 700 ke atas. Kalau kerja pasar raya RM650 sebulan, barang naik harga, gula naik harga, minyak naik harga, tengah bulan nak menteri darah menatang apa? Betul atau tidak? Sebab tu kita pangkang GST. Kita tidak setuju GST dijalankan tatkala rakyat miskin masih lagi ada di muka bumi ini. Kalau nak jalankan GST, tolong selesaikan isu kemiskinan. Setuju atau tidak? Isu getah. Sekarang ni turun harga mendadak. Di Kelantan saya tak tahu harga berapa, RM2 berapa. Tapi di Kedah setiap kawasan harga dia tak sama. Ada yang RM2.20 sen, ada yang RM2.245, ada yang RM2.50, ada yang RM1.9, ada yang RM2.8. RM3 ke bawah, nak beli ikan sekilo pun tak lepas. Makanya saudara, kita mendesak pada kerajaan Malaysia, kita desak pada Pentadbiran Barisan Nasional, tolong tetapkan harga lantai sebanyak RM4 untuk rakyat, bagi mengekang kos ekonomi rakyat yang tinggi sekarang. Bagaimana cara dia? Najib Muhyiddin Yassin diamkan diri. Semua jemaah menteri bila kita tanya apa isu kita, dia kata ini adalah isu masalah pasaran global. Baik, saya nak bagi tahu satu pada saudara. Memang pasaran getah adalah melibatkan pasaran global, pasaran dunia. Pada tahun 2013, China dah beli borong banyak melibatkan Vietnam, Laos, Thailand, Indonesia, Malaysia, beratus ribu tan untuk disimpan ke gudang di negara China. Dan getah itu dibuatkan dan masukkan sekali dengan gantian tiruan, iaitu getah tiruan. Ada yang buat bagian-bagian gantian dan termasuk pula dengan bahan petroleum, menyebabkan penyimpanan getah tadi, harga getah dunia merudum jatuh. Kita setuju. Sebab China dia nampak lebih ke depan. Saya nak buka isu ni. Kalau ada makcik penoreh getah, kalau ada daripada jabatan pengarah ataupun pegawai-pegawai daripada lembaga getah negara, hampa dengar baik-baik guna apa? Jangan main-main pada rakyat, tipu rakyat menggunakan nama jabatan komoditi pergetahan ataupun semua sektor pertanian. Hari ini kita buka kenapa rakyat minta RM4 harga lantai untuk rakyat. Kita minta, kita desak kerajaan Malaysia boleh buat, saudara. Swasta tak boleh beli borong. Yang boleh beli secara seluruhnya adalah kerajaan Malaysia. Untuk pengetahuan saudara, Kerajaan Barisan Nasional dia tak bagi tahu kepada saudara satu perkara. Ini yang penoreh getah tak tahu. Penoreh getah hanya menoreh getah, dia tahu harga dunia, dia pergi dekat orang tengah tu jual dekat dia, dapat duit. Lepas dapat duit, orang tengah hantar lagi kepada orang tengah, dapat duit lagi, untung lagi 4 kupang. Yang 4 kupang tu tadi jual lagi atas pada untuk dia ekspor, untung lagi atas angin pada 60 sen. Ini yang berlaku, makan angin atas angin. Sebab tu pok-pok ku atas pakat perut boroi habis belaka. Rakyat di bawah menitik air mata, bermandikan peluh tiap-tiap pagi sampai pukul 12. Anak sekolah, susu anak, buat kerja pagi, petang, siang, malam. Tetapi kerajaan langsung tak pernah peduli. Yang dia tahu, bagi prim. Bila bagi prim, lepas tu suruh rakyat ngangok,
diam, duduk sengak-sengak. Tunggu setahun kami bagi pula 500. Lagi setahun bagi pula 500. Hak yang duk nyokong amno nganga bagat gelak seronok 500. Lah saya nak tanya pada saudara, yang mana dapat prim 500? Orang miskin, orang susah. Berapa ramai dapat wang RM500, RM650 wang prim? Dia tu miskin boleh keluar daripada kepompong kemiskinan. Tolong kat tangan aku nak tengok kira berapa orang. Ada? Tak ada. Jalan penyelesaiannya saudara. Malaysia, Thailand, Indonesia ada membuat satu pembentukan dalam jemaah menteri melibatkan Thailand, Malaysia dan Indonesia. Dia panggil ITRC. Apa dia ITRC? International Rubber Commercial ataupun Commercial, ITRC. Di mana ITRC ini ditugaskan untuk menyuntik dana getah kepada rakyat yang menoreh getah untuk mengimbang harga pasaran di negara bagi mengelakkan masalah kejatuhan harga pasaran dunia. Ini yang kerajaan tak bagi tahu. Mereka ajak Vietnam masuk ke sekali untuk dalam ITRC, tetapi Vietnam tak mau sebab Vietnam telah menjaga rakyatnya 3 juta orang melibatkan penoreh getah. 3 orang ini diletakkan suntik dana khas. Kita salut kepada kerajaan Vietnam. Walaupun dia tak maju macam Malaysia, walaupun dia tak membangun macam Malaysia, tapi dia menjaga rakyatnya daripada segi pertanian dengan baik. Dia meletakkan harga lantai pakai dolar. Dolar 1.36 kali dengan 3 bersamaan lebih kurang RM6 lebih hingga ke RM7. Tapi di Malaysia RM2 lebih. Untuk pengetahuan penoreh-penoreh getah sekalian, sebenarnya kamu dipermainkan oleh puak-puak atasan untuk mereka ambil tenaga daripada sumbangan kamu, wang hasil titik peluh kamu untuk memberkayakan kroni-kroni orang tengah. Saya akan dedahkan dalam media pada 6 hari bulan 4, hari perhimpunan besar-besaran di Kuala Lumpur, di depan Jabatan Lembaga Getah Malaysia. Dengar baik-baik, 6 hari bulan 4, depan KLCC Jalan Ampang, hadapan bangunan Lembaga Getah Malaysia. Kita mendesak kerajaan Malaysia supaya letakkan harga lantai sebanyak RM4. Cara dia senang. Ni Najib, ni anak angkat hang nak bagi tahu. Tugas kerajaan beli dulu borong semua getah-getah di Malaysia, simpan dalam stok dan simpan dalam gudang. Tunggu pasaran dunia dibuka dengan tinggi. Letakkan dulu harga lantai RM4. ITRC mempunyai tabungnya sendiri untuk menyuntik dana ke dalam peneroka ataupun pekebun kecil. Tetapi Malaysia punya ITRC langgar peraturan daripada MOU. Sebab tu saudara, kepincangan, ketidakamanan berlaku. Sebab itu kita lawan. Bila kita tanya Pak harga getah, ahli pegawai lembaga getah mai bagi tahu ini melibatkan harga pasaran dunia. Tak payah cerita. Kita nak cerita bagaimana nak tolong rakyat bawahan. Letakkan harga lantai RM4, pasaran dunia dibuka, pecahkan semula harga lantai RM4, bukakan semula. Kerajaan jual getah tu pula ekspor keluar negara. Saudara, Malaysia adalah pengekspor getah yang kelima di dunia. Sekarang Vietnam, termasuk India, termasuk Indonesia. Bila kita tanya, getah asli kurang permintaan. Sebab getah asli ni ada yang buat kondom, buat sarung tangan. Jadi ramai orang tak pakai kondom sebab tu getah tak laku. Ni apa punya alasan? Apa taraf menteri boleh cakap jawapan macam tu kah saudara? Seorang menteri boleh cakap begitu. Bila kita persoal, bila kita tanya, jawapannya bertaraf keanak-anakan tadika. Hak yang tak masuk lagi darjah 1, itulah jawapannya. Saudara, sebab tu kita minta rakyat bangkit dengan isu getah ni. 5 hari bulan 4,
5 bulan 4 perhimpunan besar-besaran di Bali. 6 hari bulan 3 perhimpunan besar-besaran di Kuala Lumpur. 5 hari bulan 3 perhimpunan besar-besaran di Lenggong. Kalau Kelantan ni kemungkinan kawasan-kawasan kita belum masuk lagi. InsyaAllah. Andai kata Najib dan juga Muhyiddin ketegak piang tak mau juga nak letakkan harga lantai, kita buat lagi besar-besaran. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kita bangkit, kita bangun, kita tolong rakyat Marhain, bantu rakyat susah. Walaupun kamu pesawat, walaupun kamu penoreh, walaupun kamu pekebun kecil, kamu bertanggungjawab suarakan kehendak rakyat ini. Hari ini Datuk Mahathir, Tun Mahathir dia kata pada Najib, elok hentikan pemberian BRIM sebab merugikan negara. Saya setuju dengan kenyataan Tun Mahathir. Sebab apa? Sekarang hutang negara meningkat berbilion. Apa salahnya kalau berikan BRIM tu pada yang perlu? Di Kedah tanah dia 2 ekar. Kedai runcit ada 2. Bini nombor 1 jaga 1, bini nombor 2 jaga 1. Cucuk duit dalam bank ada 650 dapat BRIM. Ni kan tak pelik. Orang yang miskin di bawah ni banyak lagi yang memerlukan. Yang tak perlu tu tak payah bagi pun tak apa, tak ada masalah. Hentikan BRIM, saya tak ada masalah. Kita tak pernah minta, betul atau tidak? Hang nak bagi kami ambil, tak ada masalah. Tapi kita fikir panjang. Ini melibatkan soal wang rakyat. Apa salahnya untuk nak bangunkan ekonomi, kamu lansaikan hutang-hutang negara dulu. Tak ada masalah. Apabila kamu memikirkan keuntungan, kamu memikirkan daripada segi kroni, maka inilah yang terjadi di Malaysia. Sebab tu Kedah sekarang Sik kalah 3-0. Padang Terap kalah 3-0. Tempat Abang Mak Pendang pun kalah juga. Di Kedah lah ni kalah habis. Makanya saudara, PIU 14 kita gerakkan pemuda-pemuda untuk bangkit. Moto bersama rakyat iaitu pemuda bersama rakyat. Kita gerakkan. Saya selaku ahli jawatan kuasa pemuda PAS kawasan Sik dan juga selaku pengarah gerakan suara orang kampung di peringkat Dewan Pemuda PAS Pusat, kita berjanji kepada rakyat kita akan dekatkan 3 isu. Yang pertama pertanian, penternakan dan juga nelayan. 3 isu ini kita akan bangkitkan. Mungkin pesawah-pesawah di depan saya tak pernah tanya, dapat baja free, seronok, memang betul. Dapat racun free 2 botol, 3 botol, seronok, memang betul. Tapi saya nak tanya, berapa ramai yang tanya wang pengaliran untuk dibuat racun tadi itu adalah wang rakyat yang dikeluarkan berjuta-juta tong racun itu tadi, siapa yang mempunyai perindustrian pengeluaran racun? Berapa wang rakyat yang disalurkan untuk dihantar kepada pesawat? Kita tak pernah tanya. Ini adalah satu di negeri Kedah, ada satu penyelewengan berlaku melibatkan wang rakyat. Berapa ratus ribu botol racun tadi untuk dihantar ke pesawat. Walaupun racun itu diberi pada rakyat sebagai subsidi, tetapi ada penyelewengan di tengah. Ini kita akan keluarkan isu ini sebab ia melibatkan wang rakyat. Begitu juga rakyat miskin di kawasan Sik, Baling dan juga kawasan-kawasan setempat. Seorang hamba Allah, saya pergi buat lawatan untuk beri bantuan bersama dengan NGO. Kita pergi rumah seorang makcik. Dia ni kerja dia upah basuh kain. Dia naik rumah jabatan, dia naik jabatan kebajikan masyarakat 2-3 kali dah, tapi langsung tak dapat bantuan. Minta dekat pejabat UMNO, job JKK, minta rumah PPRT, tak dapat. Sebab apa? Yang pertama, penyokong PAH. Yang kedua, rumah yang dia duduk bukan rumah dia. Tanah yang dia buat rumah tu pun bukan tanah dia. Itu adalah hasil ihsan jiran sebelah. Dia ambil upah basuh kain. Bila kita nak pijak kaki pun takut terlui ke bawah.
Anak dah nikah duduk di luar negeri. Duduk Kuala Lumpur, jarang kebalik. Harap ambil upah dapatlah RM1 2. Lepas tu kita buat satu perjanjian dan juga kita janji dengan dia, mohon makcik ikut saya pergi ke pejabat zakat, kita bawa dia pergi jabatan kebajikan masyarakat, kita desak juga last kali dapat RM250. Saya kata dekat kerani yang duk kerja ambil tanda tangan semua besi borang, saya kata 250 makcik ni sebulan nak minta ke darah menentang apa kau oi. Betul ke tak? 250 melangalir air mata bila kita tengok insan yang minta mohon rumah PPRT dan juga tanah tak dapat, yang pok-pok lain teroka tanah boleh dekat kroni-kroni dia. Saya ada satu lagu untuk makcik tu. Orang UMNO pendengar baik-baik, pasang telinga bagi elok. Aduhai Malang si miskin, ada rumah tanah menumpang, ambil upah membasuh air, Menteri UMNO tidak bertandang. Aduhai Malang si miskin, kerja pagi, siang dan malam, Menteri rasuah tak pernah komplain, tidur malam berlantai papan. Dekat mengundi bantuan diberi, lepas mengundi cukai naik lagi, calon yang menang jadi menteri, yang miskin kena tipu lagi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saya berani kata pada pimpin UMNO, terutama Najib, Rosmah, Muhyiddin Yassin dan seluruh jemaah menteri di Malaysia. Saya kata pada pimpin UMNO, UMNO menyimpan rakyat miskin untuk dijadikan modal politik. Betul atau tidak? Tonton tengok PIU 13. Dekat nak mengundi seminggu, TV1, TV2, TV3 memainkan peranan yang cukup penting. Tunjuk wakil-wakil UMNO ni bantu rakyat bawa beras kampit, duit dalam sampul RM200. Dia tunjuk PN mempedulikan rakyat. Ni PIU 14 yang akan menjelma lagi 4 tahun, tuan-tuan akan nampak lagi dalam TV3, TV2, TV1 benda yang sama. Orang yang sama dapat bantuan beras tu. Ini yang kita katakan UMNO menyimpan rakyat miskin. Simpan untuk kekuatan parti mereka. Tuan-tuan tengok sekarang di kawasan-kawasan Panda, UMNO tak menang, MCA berterak habis. Semua boleh dekat Pakatan Rakyat. Di antara semua ibu negeri yang kita lawan, yang kita bertanding. Tapi di kawasan kampung masih ramai lagi pemimpin UMNO menang dengan selesa, sebab orang kampung menyokong UMNO. Dia kata Melayu kampung adalah Melayu sejati. Bersama UMNO hidup Melayu pirah. Betul atau tidak? Kamu masuk kampung hasut rakyat, jangan undi Pakatan Rakyat. Kamu kata kepada rakyat, kalau undi Pakatan Rakyat, nanti kalau menang PR, Perdana Menteri dia adalah Cina. Ni UMNO balik buka perlembagaan, baca balik, tidak ada istilah Perdana Menteri adalah Cina kalau Pakatan Rakyat minta. Betul atau tidak? Belajar tadi kau mana aku pun tak tahu. Sebab tu saudara, di kawasan kampung masih lagi memerlukan bantuan. Mereka kata tanpa UMNO siapa nak bantu Melayu? Tanpa UMNO siapa nak tolong Melayu? Habis yang tu ada dalam pimpinan PAS ni orang mana? Rohia ke apa? Ini adalah orang Melayu. Tapi kita Melayu, kita meletakkan Islam yang tinggi. UMNO dia ambil politik suku, dia ambil agama suku, sebab tu jadi kepala 3 suku. Saudara, kita lemah dalam media, tapi kita kuat dalam media sosial. Kita lemah dalam media-media TV1, TV2, TV3 sebab dikawal sepenuhnya oleh Barisan Nasional. Malu saudara, Najib mengumumkan di Malaysia adalah negara demokrasi. Najib umumkan negara kita negara bebas bersuara. Ya betul, tapi saya nak tanya Pak Najib, kat mana demokrasi daripada sistem media? Kat mana? TV1 pok-pok dia, TV2 pun pok-pok dia, TV3 pun pok-pok dia.
Saluran 4 dengan 5-0, hang bagilah daripada Pakatan Rakyat. Kita tengok di negara luar, kita bagi contoh Ukraine, negara yang baru nak membangun, tetapi ada saluran pembangkang dan juga saluran kerajaan. Di Ukraine tak payah ceramah macam ni semacam Kalau di Slovakia, negara yang baru nak membangun, pun ada saluran pembangkang dan juga saluran pemerintah. Tapi di Malaysia, tobat lahuk dia tak bagi kat Pakatan. Saya berani kata, saudara, andai kata Najib bersetuju bagi satu saluran untuk Pakatan Rakyat, satu saluran saja, rakyat hanya memegang remote control. Pembangkang tanya, pemerintah menjawab. Pemerintah bertanya, pembangkang menjawab. Saya berani kata UMNO PIU 14 langsung habis. Tapi nak pupuh tu UMNO memang tak boleh. Kalau pupuh UMNO PIU 14, kita nak lawan dengan apa? Betul atau tidak? Kita kurangkan majoriti. Bab kurang majoriti ni untuk rakyat, aku dah satu lagu untuk UMNO pendengar lelok. Ya betul ceramah sak ya bagi abang mak Sabu lama hit. Malam tu dia ceramah sak kena kat saya hampir sejam lebih. Dia pendam. Baik. Banyak menteri UMNO, hai banyak tabur janji. Canang satu Malaysia, janji ditepati. Masuk semua kampung, merayu tarik undi. Bila sudah menang, minyak naik lagi. Betul atau tidak? Kalau betul, aku sambung lagi. Jenihnya UMNO, pandainya menipu dalam putusan dan TV3 suku. Royalti cukai, habisnya disapu. Rakyat miskin kaya, pakat kena lupu. Betul tak Balong? Kalau betul, aku sambung lagi. UMNO yang dulu tak macam sekarang ini. Menteri sekarang lulusnya GST, hasilnya cukai, wang rakyat berguni-guni. Habis UMNO sapu, bagi dekat anak bini. Betul? Betul atau tidak? Kalau betul, aku sambung lagi. Menteri yang kaya, banyak gila kuasa, naik GST, rakyat menjadi mangsa. Habis disapu, duit rakyat macam kita. Buatnya hutang, merosak negara. Ramai menteri, jadi ekonomi. Miskin dan kaya, pakatnya buat reti. Tipu dalam TV, janji ditepati. Bangunlah rakyat, kita tolaknya GST. Boleh? Boleh? Boleh atau tidak? Kalau boleh, kita minta. Saya tak berani nak janji wang pada saudara. Kita minta tambang pergi balik dibelanja oleh pakcik-makcik sendiri, turun ke Kuala Lumpur pada 6 hari bulan 3 bagi menyahut seruan untuk kita minta pada kerajaan Malaysia. Kita desak, kita rayu, kita desak, kita rayu supaya kerajaan Malaysia letakkan harga lantai untuk penerangan getah sebanyak RM4. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Kalau setuju, cukup sekadar dengan itu saudara. InsyaAllah kita akan datang lagi selepas ini. Terserahkan kepada pimpinan. Mungkin Tuan Abang Mak Sabu boleh menengahkan isu-isu semasa yang lebih hebat. InsyaAllah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. 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 Allahu Akbar.